Mulakan pagi anda dengan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Nadi Sri Pagi, sudah pastinya kita bersiaran di saluran berita RTM TV1 dan juga di RTM Klik Pagi hujung minggu hari Sabtu ini bersama saya Ismail Adnan. Dan juga saya Syuhaida Arifin. Kami akan bersama dengan anda sehingga jam 10 pagi hari ini. Jadi terima kasih hujung-hujung minggu memilih untuk bersama dengan saluran berita RTM dan juga TV1. Kami amat berbesar hati sebenarnya apabila anda sanggup berada di awal pagi di hadapan televisyen anda untuk bersama kami. Pastinya Ismail banyak perkongsian menarik yang kita nak berikan untuk anda. Apa yang penting adalah kita juga nak membawakan perkembangan terkini khususnya situasi banjir yang sedang melanda di beberapa daerah dan juga di beberapa negeri. Kita mulakan terlebih dahulu dengan perkongsian tempatan ini. Di daerah Muar, banjir teruk walaupun tidak hujan dalam 2-3 hari ini. Ini dikatakan banjir temenung yang berlaku di Lengah dan juga Bukit Kepong yang mana berpunca daripada limpahan air di Sungai Muar. Tinjauan oleh pihak media juga mendapati kawasan berkenaan berada berdekatan dengan Sungai Muar yang paras airnya di tahap bahaya. Walaupun banjir kali ini tidak seburuk banjir yang melanda pada tahun 2006 dan 300 rumah penduduk ditenggelami air banjir dalam hampir 4 meter menyebabkan mereka dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Paras air sungai dikatakan meningkat dipercayai berpunca daripada limpahan air banjir daripada Pahang dan juga Segamat Johor yang berlaku baru-baru ini. Jadi peringatanlah untuk mereka yang berada di sekitar Muar ini, bahayalah anda berada di kawasan yang berpotensi dinaiki air. Sentiasa mengikuti laman sesama Malaysia untuk menyaksikan ataupun sama-sama mengambil tahu apakah ramalan cuaca di sekitar kawasan anda. Dan seterusnya juga kita masih lagi bercerita tentang isu banjir, tetapi di negeri Selangor yang amat berhormat Menteri Besar Selangor mengumumkan dan juga meluluskan 40 juta ringgit baik pulih pasca banjir. Ini dinyatakan dalam peruntukan yang diluluskan oleh yang amat berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari. Peruntukan meliputi 31.7 juta ringgit kepada JKR Selangor bagi projek-projek kritikal seperti pembersihan runtuhan cerun dan tebing jalan di beberapa kawasan di negeri berkenaan. Ada beberapa daerah dan juga beberapa laluan serta jalan yang telah pun difikirkan sesuai untuk dilakukan penambahbaikan dan juga pemulihan yang dirasakan bertepatan dengan kaedah-kaedah dan juga peruntukan di bawah Jabatan Kerja Raya JKR. Juga hari ini kita nak berkongsi pada anda berkenaan perkembangan terkini kes COVID-19 di negara kita. Alhamdulillah pejam celik kita masuk ke tahun baru. Adalah juga berita baik yang kita boleh kongsikan. Saya kira ini sebagai berita baiklah ya, sebab kalau kita ingin kongsi pada anda, difahamkan sebanyak 99% kes COVID-19 dalam negara kita ini melibatkan kategori 1 dan 2. Maksudnya mereka yang mempunyai gejala ataupun simptom yang ringan seperti batuk, sesama, jadi tidak memerlukan rawatan yang terlalu rapi ataupun pemerhatian yang khusus oleh pihak petugas barisan harapan. Dan dinyatakan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Noor Hisham, hampir 99% dalam kategori 1 dan 2 dan hanya 1.1% dalam kategori 3, 4 dan 5. Untuk digambarkan, hari keempat berturut-turut kes baru mencatatkan peningkatan selepas ia menurun di bawah 3,000 kes pada minggu yang lalu. Dan kadar kebolehjangkitan di seluruh negara adalah 0.96. Kalau melebihi R01, maka ada penilaian berterusan yang perlu diambil oleh pihak KKM untuk memastikan kaedah-kaedah penularan dan juga kaedah-kaedah mengawal penularan itu dapat dilakukan oleh pihak KKM. Seterusnya kita nak bawakan perkembangan tentang isu ini. PKPD di 8 lokaliti di Sabah dan juga Pahang mulai esok. Ya, ialah kita kongsikan walaupun sebenarnya kes COVID-19 kebanyakan daripada kategori 1 dan 2, pihak KKM tetap mengambil perhatian yang khusus sekiranya terdapat peningkatan kes ataupun keberjangkitan yang mendadak di sesuatu lokaliti. Antaranya kalau kita boleh kongsikan di 4 lokaliti di Sabah melibatkan pasar dan perumahan Sim serta kampung Sungai Oba di Sandakan, Taman Villa Mas di Tawau dan kampung Belangkap Tomis di Kota Belud. Kalau kita kongsikan di Pahang iaitu di Tebeloh, kampung Paya Pulai Tengah, kampung Pulau Terap, Paya Pulai Kampung Batu 4 dan Paya Pulai Kampung Batu 5. Jadi ini antara kawasan yang diletakkan PKPD
difahamkan di Sabah dan juga Pahang yang bermula esok sehingga 27 April. Itu antara yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk pengumuman berkenaan PKPD yang juga dilaksanakan. Dalam perihal ini juga kita ingin membawakan satu lagi gambaran berkaitan tentang vaksin CanSino diluluskan sebagai dos penggalak. Vaksin dos tunggal CanSino Convidencia telah mendapat kelulusan bersyarat sebagai dos penggalak daripada pihak berkuasa kawalan dadah Malaysia PBKD yang berada di bawah bahagian regulatory farmasi negara NPRA. Solution Group Sdn Bhd melalui anak syarikatnya Solution Biologics Sdn Bhd, PBKD telah bersetuju untuk Convidencia digunakan sebagai dos penggalak dan juga vaksin berasaskan vektor adenovirus jenis 5, dan ini membolehkan mereka digunakan ataupun vaksin itu digunakan kepada mereka yang berada di bawah 18 tahun 3 hingga 6 bulan selepas menerima dos pertama vaksin CanSino. Itu perkongsian kita bawakan untuk hari ini, Syu. Kita dah tahu berkenaan banjir, kita dah tahu program terkini berkenaan COVID-19. Kita nak tahu juga apa sebenarnya perkongsian menarik hari ini di Siaran Selamat Pagi Malaysia edisi 8 Januari. Kita ingin sama-sama anda saksikan ini. Kita ada rangkumkan untuk anda semua. Menarik dalam SPM 8 Januari 2022. Pasca banjir, terkesankah emosi pelajar? Bersama pakar Perubatan Kesihatan Awam Kementerian Kesihatan Malaysia. Juga bersama-sama dengan penganalisis ekonomi dalam tajuk perbincangan KWSP, risiko tabungan dicairkan. Tidak lupa mewarnai hari-hari anda dengan promosi tayangan drama bersiri Mariam Kistina, dan kita bersama Aman Aziz dalam Santai Selebriti. Okey, itu dia banyak perkongsian menarik yang kita nak bawakan pada minggu ini. Kalau minggu lepas kita ada yang berkokok, minggu ini apa lagi yang akan berkokok? Tak tahulah apa yang akan berkokok. Sama-sama kita nantikan bunyi apa yang akan melatari suasana Selamat Pagi Malaysia hari ini walaupun kita berada di studio. Itulah ceria pagi kan. Ceria pagi. Kita nak balik seketika kembali selepas ni semua topik-topik tadi kita akan kupas untuk anda. Jadi jangan ke mana, terus setia bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana.